Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal qayyum. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram syai'ulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi Masjid Qariah Seberang Tuampa, Tuan Jalal, juga yang dihormati tuan-tuan imam, tuan Bilal, tuan Syiah, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya, maka subuh ini kita sekali lagi bersama-sama di masjid yang mulia dan berkat ini untuk menunaikan solat jemaah subuh, dan seterusnya kita menambah sedikit ilmu kita berkaitan dengan kematian dan alam akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita dan mengurniakan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah, bab yang seterusnya yang akan kita bincangkan pada pagi ini ialah bab 125, ya. Masih lagi berkaitan dengan syurga, ya. Di syurga para penghuninya makan, ya, makan. Tapi tentulah tak macam kita makan di dunia ni, ya. Tapi para penghuninya makan, minum dan menikah, kahwin. Di syurga pun ada perkahwinan, ya. Dalam arti yang hakiki, arti yang sebenar-benarnya kahwin tersebut, ya. Tidak ada kekurangan, tidak ada kesialan dan tidak ada tidur. Di syurga tak ada tidur, tuan-tuan. Sentiasa ceria je, dan tak ada mengantuk, tak ada tidur, tak ada perkara yang melalaikan kita. Semuanya hidup dalam keadaan yang paling bahagia. Sebab itu di antara ahli-ahli syurga dengan ahli-ahli syurga yang lain, mereka tak ada ucapan yang lain, mereka ada ucapan apa? Salamun alaika, sejahtera atas kamu, bahagia atas kamu. Itu ucapan ahli syurga. Yang mana ucapan itu pun menjadi satu daripada perkara yang kita amalkan semasa hidup kat dunia, iaitu kita memberi salam di antara sesama orang Islam di atas dunia ni, dengan salam yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum. Itu paling ringkaslah, ya. Kalau nak panjang lagi boleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawapan dia pun kena panjang lah. Kalau orang bagi salam kepada kita panjang, maka kita jawablah dengan panjang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi sikit, wa maradhatih, dan keredaannya, itu seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang disebutkan Rasulullah, siapa yang beri salam dulu. Kalau orang berdiri dengan orang duduk, orang yang mana beri salam dulu? Orang yang naik kenderaan dengan orang jalan kaki, siapa yang beri salam dulu? Kalau yang di kenderaan dengan jalan kaki, yang di atas kenderaan beri salam dulu. Kalau yang berdiri dengan yang duduk, yang berdiri beri salam pada yang duduk dulu. Ini semuanya telah pun dinyatakan, ya, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita melakukan segala-galanya mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim
dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu disebutkan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penghuni syurga itu makan. Ini Jabir bin Abdullah meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menyebutkan dan dia pernah mendengar Rasulullah menyatakan bahawa penghuni syurga itu makan, minum. Mereka tidak membuang najis, mereka tidak membuang ingus, tidak buang air kecil dan tidak buang air besar, dan tidak berkutu. Inilah penduduk syurga. Inilah penghuni syurga, ya, iaitu makan, minum dan juga tidak beringuslah. Tak pernah kena sesama lah, tuan-tuan, ya. Tak adalah sesama, tak ada COVID-19 pun tak ada kat syurga. Ya. Tak ada kena sesama dan sebagainya, ya. Penyakit-penyakit semua tak ada dah. Penyakit-penyakit 3 serangkai ni semua tak ada dah di syurga, ya. Tak ada lagi dah bawa kad, ya. Setiap 3 bulan sekali jumpa doktor, tak ada dah di syurga. Semuanya bebas, ya. Semuanya salamun. Maknanya salamun artinya sejahtera. Di syurga tidak ada buang air kecil dan tidak ada buang air besar. Di mana nak cari tandas? Tak ada tandas. Sebab ahli syurga tak buang air kecil dan tak buang air besar. Tak perlu tandas. Ya? Tak perlu tempat ya kita membuang najis dan sebagainya. Dan satu lagi dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghuni syurga tidak berkutu. Apa berkutu? Tak ada kutu lah, kepala dia tak berkutu. Hari ni ramailah orang yang berkutu, terutama sekali orang perempuan, ya. Berkutu. Tak dunia lah, tapi di syurga tak ada, semua bersih. Tak ada berkutu, tak ada berpanau, tak ada berkurap. Apa lagi penyakit-penyakit kulit yang lain tu. Tak ada gatal-gatal, semua tak ada. Semuanya adalah nikmat. Yang selama kini kita fikir kita atas dunia ni ada banyak nikmat, tetapi di syurga nikmat yang tak dapat, ya, kita samakan dengan nikmat yang ada kita kat dunia ni, ya. Orang-orang pun lalu berkata, ya, lalu kenapa ada makanan di syurga? Orang tanya Rasulullah, kenapa ada makanan tapi tak buang air besar, tak buang air kecil tapi makan? Kita kalau banyak makan, banyaklah buang air besar, banyaklah buang air kecil, ya. Kadang-kadang tak sampai-sampai tu cari tandas di dunia ni. Tapi di syurga tak ada, makan macam biasa, minum macam biasa, tapi tak buang air kecil, tak buang air kecil dan tak buang air besar, dan tak perlu tandas, ya. Kemudian Rasulullah meneruskan lagi, ya, sabdanya, katanya, suara ahli-ahli syurga ni suara mereka serak. Serak apa, tuan-tuan? Serak basah. Suara yang sedap lah, merdu lah maksud dia. Suara ahli syurga ni semuanya merdu. Pernah kita, ya, di antara yang pernah disebutkan di Rasulullah SAW, antara yang paling merdu suara Nabi Daud alaihi salam. Suara yang paling merdu sekali, suara Nabi Daud alaihi salam. Okay? Itu suara syurga lah tu. Suara Nabi Daud alaihi salam. Kalau kita mendengar, ya, orang-orang yang tilawah Al-Quran, ya, satu daripada yang diambil apa? Yang diambil berkah dia, yang diambil penilaian dia ialah suara dia, ya. Perbezaan suara, ya. Memanglah suara ini kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berikan suara yang merdu, ya, kepada Nabi Daud alaihi salam. Suara yang paling cantik sekali, yang paling indah sekali. Itu suara, dari segi suara. Dan di segi ketampanan, Allah kurniakan ketampanan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Nabi-nabi yang mempunyai kelebihan, ya, di atas dunia ni. Yang mana suara dia, ketampanan dia menyamai ahli syurga, ya. Di dunia Allah tunjukkan
satu-satulah benda, bukan semua. Satu-satu tu, yang kelebihan satu-satu tu untuk menampakkan bahawa itulah dia yang akan ditemui nanti di syurga. Kemudian suara ahli syurga ni suara mereka serak, artinya merdulah. Keringatnya bagaikan misk. Keringat ahli syurga adalah seperti minyak wangi. Ahli syurga, keringat dia, peluhnya, peluhnya macam minyak wangi. Jadi kalau tuan-tuan ada baca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setengah-setengah sahabat mengambil peluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab peluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pun wangi, sepeluhnya wangi. Dan memanglah bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni wangi, tapi peluhnya pun wangi. Peluh kita macam mana pula? Itu tengoklah makanan kita, kalau makanan-makanan yang menyebabkan peluh kita baunya, baunya lain macam lah. Kadang-kadang kita pun tak boleh dekat sangat, baunya, baunya tengit, itu bau peluh lah tu. Orang tak kata bau minyak wangi, tapi peluh ahli syurga ni bau minyak wangi. Dan peluhnya itu, ahli syurga tu memberi ilham kepada ahli syurga itu untuk bertasbih. Jadi kalau wangi bau peluh kita pun dah bau wangi, maka dia akan mendatangkan satu dorongan untuk ahli-ahli syurga itu untuk bertasbih, dan bertahmid. Tasbih dan tahmid, subhanallah, alhamdulillah, sebagaimana bau wangi tadi memberikan ilham kepada jiwa mereka. Jadi semua yang cantik-cantik, yang indah-indah, yang sangat-sangat menyeronokkan dan menggembirakan ada di syurga. Yang sangat nikmat semuanya ada di syurga. Jadi kalau kita nakkan syurga, maka usaha yang pertama sekali kita kena lakukan semasa hidup kat dunia ni lah. Lakukan segala suruhan Allah, menjauhi segala larangan Allah. Itulah jalan untuk kita sampai ke syurga. Melakukan segala suruhan Allah, dan menjauhi segala larangan Allah. Itulah yang menjadikan kita orang bertakwa, dan orang-orang yang bertakwa ini akan dimasukkan ke dalam syurga. Sedangkan dalam hadis diriwayatkan oleh Tirmizi yang berasal daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan, Anas bin Malik ini sahabat Rasulullah dan juga seorang yang pernah berkhidmat di rumah Rasulullah SAW selama orang yang sangat rapat dengan Rasulullah lah, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda di syurga seorang mukmin akan diberikan kekuatan ini dan itu dalam bersetubuh. Orang mukmin akan diberikan kekuatan dalam bersetubuh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah ia akan kuat wahai Rasulullah? Apakah ia akan kuat wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, sesungguhnya seorang laki-laki penghuni syurga akan diberikan kekuatan 100 kali lebih daripada orang biasa. Kekuatan ahli syurga di dalam persetubuhan 100 kali lebih kuat daripada orang-orang biasa. 100 kali ganda lah kuatnya. Jadi itu tidak ada di dunia ni. Orang lelaki ataupun siapa pun dia, orang perempuan pun ada had dia, kekuatan dia. Tapi di syurga ditentukan, iaitu seorang lelaki mempunyai kekuatan dalam persetubuhan 100 kali ganda, 100 kali daripada orang biasa. Begitu juga dalam makan minum, 100 kali kekuatannya daripada orang biasa. Kalau makan 100 kali lebih kuat daripada orang biasa. Kalau minum pun 100 kali lebih kuat daripada orang biasa. Bersetubuh dan syahwat pun 100 kali lebih kuat daripada orang biasa.
itu di dalam syurga. Jangan cari kat dunia ni. Kalau cari kat dunia ni semua orang ada 100 kali lebih kuat daripada orang lain, parah. Ya tak? Dalam dunia ni kita lebih sangat pada orang lain. Ya? 100 kali ganda lebih pada orang lain lah. Dari segi syahwatnya, dari segi makan, dari segi minumnya. Itu tak pernah berlaku lah kat dunia. Ini tidak berlaku. Tapi di akhirat itulah yang akan berlaku kepada pengundi-pengundi syurga. Ya? Lalu seorang Yahudi berkata, sesungguhnya yang makan dan minum pasti memerlukannya. Ya, tentulah orang yang makan dan minum memerlukan kekuatan yang lebih dalam semua perkara yang dilakukannya di dalam syurga. Lalu Rasulullah SAW berkata lagi, lalu kulitnya akan berkeringat dan perutnya kembang kempis. Kulit orang-orang ahli di syurga ni berkeringat. Keringatnya seperti minyak wangi. Ya, dan perut ahli syurga juga sama jugalah, ya, kembang dan kempis. Maknanya perutnya sentiasa diisi dengan makanan dan minuman ada waktunya. Ya, kalau di dunia ni kalau kita banyak makan, naiklah perut kita. Kalau kita kurang makan, sebab itu masa kita hidup di dunia ni, antara yang diperlukan pada orang beriman, pada orang Islam ialah berpuasa dalam bulan Ramadan. Berpuasa itu adalah untuk, pertamanya untuk menjaga kesihatan tubuh, dan juga berpuasa itu juga adalah untuk mengawal nafsu syahwat. Kita mengawal nafsu syahwat kita dengan berpuasa dalam bulan Ramadan. Di siang hari itu kita berpuasa, siang harinya penuh dengan ibadah dan malamnya juga penuh dengan ibadah. Maknanya bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Dan bila kita melalui bulan Ramadan ni, kita melalui satu bulan yang penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila seorang mukmin menginginkan anak di syurga, juga sesuatu yang berlaku. Orang-orang mukmin besok di syurga mereka nak anak juga. Maka ia akan menggendongnya. Bila dia nak, terniat di hati dia nak anak, maka dengan sendirinya anak akan datang kepada dia dan dia pun mendukung anak tersebut. Anak itu datang dan menggendongnya. Dia membuainya. Anak tersebut lalu dibuainya, dipeluk dia, dipeluknya, dibuainya, diasuhnya. Masa itu juga Allah akan sampaikan keinginan dia. Bila seorang ingin sesuatu, masa itu juga, kalau di dalam syurga, Allah akan sampaikan niatnya itu ataupun sesuatu yang diinginkan itu pada waktu itu juga, tuan-tuan dan puan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Sa'id Al-Khudri, disebutkan bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, apabila seorang mukmin menginginkan anak di syurga, maka ia akan menggendongnya, membelainya dan membuainya pada saat itu juga. Masa tu dia ingat nak anak, maka anak pun dapat. Jadi kalau di dunia ni memang adalah orang yang kita katakan tak ada dapat anak dan sebagainya, walaupun keinginannya itu sudah sangat tinggi untuk mendapatkan anak, tapi kalau belum diizinkan oleh Allah SWT, tak dapat juga. Setengah-setengahnya sampailah umur dia, usia dia tua pun tak dapat anak pun ada. Jadi anak ni bukanlah sesuatu yang boleh kita dapatkan dengan cara-cara yang diusahakan hari ini, seperti mana yang diusahakan oleh orang yang menggunakan benih persenyawaan tu, ada yang berjaya, ada yang gagal. Tapi yang kita baca baru ni, Raja Permaisuri Agong 17 kali buat persenyawaan baru berjaya, 17 kali. Dan ada beberapa orang yang buat persenyawaan ni
Sekali dia buat tu 40,000. 40,000 ringgit. 40,000 ringgit sekali buat. Kalau berjaya, berjayalah. Kalau gagal, 40,000 ringgit hilang. Kalau 10 kali, 40,000 kali 10, 400,000 dekat setengah juta untuk mendapatkan seorang anak, tuan-tuan. Itu pun kalau berjaya. Kalau tak berjaya, hilang macam tu je duit. Kalau 17 kali, hampir nak sejuta dah. Jadi ini, anak ini sesuatu yang sangat bernilai dan tak boleh kita nilaikan dengan duit dan sebagainya. Tapi itu adalah kurniaan Allah, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tetapi di syurga, bila kita nak dia anak, Allah akan berikan masa tu juga ada. Masa tu juga. Dan masa tu juga kita boleh mendukung anak tersebut, boleh buat dan boleh asuh dia. Itulah nikmat yang tak dapat disamakan dengan nikmat yang ada kat dunia ni. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata bahawa para ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Dalam hal dapatkan anak ni ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Sebahagian berpendapat bahawa di syurga itu memang ada persetubuhan tapi tidak menghasilkan anak. Ada pertubuhan di syurga tetapi tak dapat anak. Sebab di syurga bukanlah tempat nak mengembangkan zuriat. Yang nak mengembangkan zuriat kat mana? Kat dunia ni, Bila kita kahwin kat dunia ni, kita bertujuan untuk mengembangkan zuriat. Bukan saja manusia, binatang pun, bila berlaku persetubuhan, dia mengembangkan zuriat dia. Sama ada lembu ke, kambing ke, kerbau ke, semua, dan kembang zuriatnya dari persetubuhan. Tapi di syurga tak ada. Sebab di situ juga di akhirat bukanlah untuk mengembangkan zuriat, bukan tujuan untuk menambahkan lagi keturunan. Sudah cukup apa yang ada. Yang berpendapat seperti ini adalah Mujahid, At-Tus dan Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Yang berpendapat, dia kata ada persetubuhan tapi tak ada anak. Sedangkan pendapat yang lainnya, yakni pendapat Ishaq bin Ibrahim dan yang lainnya berpendapat bahawasanya seorang mukmin apabila menginginkan anak, maka ia akan merasakan seolah-olah ia sedang memiliki anak. Ini bukanlah khayalan. Bila dia nak anak, dia rasa dia dapat anak. Maknanya nikmat mendapat anak, nikmat mendengar suara anak dan sebagainya, mendodoikan, membuaikan anak itu dapat sekali. Bila dia ingin, Allah akan berikan keinginan tersebut. Seperti itu jugalah bila kita inginkan yang lain-lain. Sebab itu bila kita masuk syurga, kita akan dapat keinginan-keinginan yang mana kita tidak dapat di dunia dahulu. Mana-mana kita nak kat dunia dulu tak dapat, maka kita akan dapat di akhirat, di dalam syurga. Jadi bahawa seseorang mukmin apabila menginginkan anak, maka ia akan merasakan seolah-olah ia sedang memiliki anak, tapi sebenarnya tidak memiliki anak sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tersebut. Dia rasa dapat anak, tapi sebenarnya bukan dapat anak betul-betul lah. Dia rasa dapat nikmat ada anak, dapat rasakan kesayangan dia, kecintaan dia dapat dirasakan. Tapi sebenarnya tidak memiliki anak yang sebenarnya dalam syurga. Sebab dalam syurga bukanlah untuk bertujuan mengembangkan zuriat. Dalam syurga bukan untuk mengembangkan zuriat. Bukan nak ada perkahwinan. Walaupun disebutkan tadi ada perkahwinan di syurga, tapi bukan tujuan untuk mengembangkan zuriat. Sesungguhnya seorang mukmin apabila menginginkan anak di syurga, maka ia akan merasakan sedang mempunyai anak saat itu juga, tapi sebenarnya ia tidak memilikinya. Baik. Kemudian pada bab yang 127, segala sesuatu yang ada di syurga adalah abadi, kekal. Segala-segala yang ada dalam syurga itu semuanya adalah kekal, tidak akan musnah dan tidak akan usang. Maksudnya tidak akan menjadi lama kelamaan dah jadi second hand ke apa ke usang, tak ada.
Dalam syurga semuanya baru. Kalau lah kat dunia ni kita dapat macam tu, kita tak adalah tukar-tukar benda lain, tuan-tuan. Kalau baju kita beli sekali baru sampai bila-bila, tak payahlah tukar baju lagi. Baju tu tak lusuh. Begitu juga dengan kasut, kereta dan sebagainya. Tapi kalau kat dunia ni kita tengok contoh, kita beli kereta bukan 5 tahun, sebulan pun dah jadi second hand dah. Harga dah jatuh dah. Itu yang di dunia lah. Tapi di syurga semuanya abadi, semuanya baru, tak ada yang second hand, tak ada yang jadi usang, tak ada yang luput tarikh dia, tak ada. Semua baru. Semuanya kekal dan baru. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada yang berseru di syurga, sesungguhnya kalian akan sihat dan tidak akan sakit selamanya. Ini sabda Rasulullah. Semua yang di dalam syurga itu semuanya sihat, tak ada yang orang sakit. Artinya di syurga tak perlu ada hospital, tuan. Tak perlu ada hospital, tak perlu ada klinik, tak perlu ada, semua tak ada. Hidup penuh dengan kesihatan, hidup penuh dengan kesejahteraan, hidup penuh dengan apa? Penuh dengan keselamatan dan sebagainya. Sesungguhnya kalian akan hidup dan tidak akan mati. Di dalam syurga tak ada kematian. Nak hidup kekal selama-lamanya. Tak ada mati. Di mana yang diriwayatkan sebelum ni, kematian telah pun dihapuskan. Di akhirat tak ada kematian. Dan Allah telah menjelmakan kematian itu seperti seekor keldai putih, kemudian keldai itu disembelih dan tamatlah riwayat kematian. Dan tak ada kematian selepas daripada itu. Sesungguhnya kalian akan tetap muda dan tidak akan menjadi tua. Sentiasa muda, tuan. Jadi seperti mana yang kita dah tahu sebelum ni, usia muda bagi penghuni syurga ialah di antara umur berapa tahun? 33 hingga 35 tahun. Macam kita ni boleh balik tak balik umur 33 sekarang ni? Boleh tak balik-balik? Boleh kan? Kalau masuk syurga. Kalau tak masuk syurga, macam ni lah kita sampai ke tua. Mati tua dah habis. Kalau tak masuk syurga, tak ada lah nak balik muda lagi. Tapi bila masuk syurga, maka kita akan balik semula usia kita antara 33 dan 35 tahun. Sungguh kalian akan tetap muda dan tidak akan menjadi tua selamanya. Sesungguhnya kalian akan mendapatkan nikmat dan tidak akan diazab selamanya. Segala-gala yang ada dalam syurga itu semuanya nikmat. Jadi tidak ada sesuatu pun yang mendukacitakan, yang menyusahkan, yang menjadikan kita kesulitan dan sebagainya. Tak ada perkara-perkara yang buruk berlaku di syurga. Semuanya nikmat. Semuanya Allah kurniakan dengan penuh kenikmatan, penuh kesejahteraan dan penuh kebahagiaan. Itulah syurga. Sebab itu bila Rasulullah ditanya tentang syurga, Rasulullah akan jawab, Rasulullah tak tahu nak beritahu apa dia. Cuma Rasulullah akan jawab, mala ainun ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, sesuatu yang telah dengar tak pernah didengar oleh telinga, wala khatara fi qalbil insan, sesuatu yang tak pernah terlintas di hati manusia. Itulah syurga. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qalbil insan. Itulah syurga. Dia macam mana nak bayangkan syurga ni? Sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Macam mana nak bayangkan? Tak dapat terbayang, tuan-tuan. Jadi ini adalah satu gambaran saja yang diberikan Rasulullah. Iaitu tak ada orang yang sakit, tak ada orang yang gatal, tak ada orang yang buang air besar, tak ada orang yang buang air kecil dan sebagainya. Itu satu gambaran saja. Lebih banyak daripada itu lagi. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Quran surah Al-A'raf ayat 32. Pada halaman yang sebelumnya juga kita telah menyebutkan sebuah hadis yang berbunyi,
aminu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayat liqaumin ya'lamun. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang masuk ke dalam syurga maka ia akan mendapatkan kenikmatan, tidak akan pernah mendapatkan azab, pakaian tidak akan usang dan kemudahannya tidak akan luntur. Itulah kelebihan ya siapa yang dimasukkan ke dalam syurga. Tapi nak masuk syurga ni bukanlah sesuatu yang yang mudah kita dapat. Sebab bila kita masuk ke alam akhirat besok, ujian pertama yang kita hadapi ialah meniti Siratul Mustaqim. Itulah ujian pertama kita. Bila kita telah berada di padang mahsyar beribu-ribu tahun, lepas tu kita akan diuji dengan meniti Siratul Mustaqim. Kalau kita tak lulus menuju Siratul Mustaqim, kita akan jatuh ke dalam neraka. Kalau lulus, kita akan masuk dalam syurga. Itu yang pentingnya kita nak mendapatkan apa? Di waktu kita meniti Siratul Mustaqim tu, kita nak mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kita dituntut, disunatkan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya di akhirat besok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya kepada mereka-mereka yang banyak berselawat. Dan itulah balasannya, bila kita banyak berselawat, Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada kita, maka kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Dengan syarat kehidupan kita semasa di dunia ini ialah kehidupan yang penuh dengan nikmat, kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan para bidadari. Apa kata bidadari di syurga? Mereka berkata, kami kekal dan tidak akan mati. Bidadari pun akan kekal dalam syurga dan tidak akan mati. Dan setiap mukmin akan memiliki dua bidadari. Dua bidadari, iaitu wanita yang paling cantik sekali. Mana bidadari paling cantik dah, tak ada siapa pun yang boleh menandingi kecantikan, menyaingi kecantikan bidadari ini, tuan-tuan. Di syurga besok, setiap mukmin yang benar-benar muttaqin akan memiliki dua bidadari. Kedua-duanya akan melayani orang mukmin ini ataupun penghuni syurga ini, mukmin ini, dengan layan yang istimewa, yang tidak pernah mereka dapati semasa hidup di dunia. Kemudian seterusnya, wanita biasa, iaitu orang-orang mukminah yang salihah, perempuan biasa yang salihah, yang bukan bidadari lah, akan melihat suaminya ketika di dunia. Wanita-wanita mukminah salihah, perempuan-perempuan yang salihah, bila mereka dimasukkan ke syurga, mereka akan melihat suaminya di dunia. Jadi mereka boleh melihatlah suami di dunia. Tapi kat dunia ni pun kita dah mula boleh lihat dah. Kalau kita pasang CCTV kat rumah kita, boleh nampak lah apa-apa pun. Kalau pencuri masuk ke, haiwan masuk ke, itu di dunia CCTV je lah. Fokus dia kecil je lah. Tapi syurga besok, fokusnya lagi besar, lagi luas. Seluruh alam ni dia boleh nampak. Tapi kalau kita pasang CCTV kat rumah kita je lah, yang kita boleh nampak. Kalau di syurga, semua kita boleh nampak kat dunia ni. Termasuklah seorang wanita yang salihah boleh melihat suaminya kat dunia. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu pernah berkata, kami pernah mendengar bahawa akan dikatakan kepada para wanita biasa penghuni syurga, apakah kalian ingin kami perlihatkan suamimu ketika masih di dunia? Mereka pun menjawab, ya. Maka dibukalah tabir penutup antara dia dan suaminya, hingga wanita itu boleh melihatnya, mengenalnya, sehingga seolah-olah kaki mereka sangat terasa lembab kerana ingin bersua. Wanita itu merasa rindu kepadanya seperti seorang isteri yang merindukan suaminya yang tidak ada di rumah. Jadi bila dibukakan hijab, yang maknanya bila di syurga ni adalah penutup dan tak boleh semena-mena je boleh nampak. Tapi bila
beritahu nak tengok ke tidak suami awak di dunia, maka akan dibukakan hijab ini dan mereka boleh lihat suami mereka kat dunia. Dan di waktu itu mereka merasa sangat rindu, sangat-sangat sangat merindukan suaminya. Kaki mereka rasa lemah, nak macam seolah-olah nak pergi ke dunia untuk berjumpa dengan suami dia, tapi tak mampulah. Mereka dah jadi ahli syurga, maka mereka tak mampu untuk bertemu dengan suami. Walaupun suaminya masih ada kat dunia, tapi ahli-ahli syurga, wanita-wanita salihah yang ada di syurga akan diberi peluang untuk melihat suaminya kat dunia. Kemudian tuan-tuan, seandainya semasa dunia mereka mempunyai masalah dengan orang lain atau dengan isteri kedua suaminya hingga suaminya memarahinya dan dia merasa tidak nyaman dengan hal tersebut, maka akan dikatakan kepada wanita itu, tidak usah difikirkan kerana sesungguhnya kamu bersamanya hanya untuk beberapa malam sahaja. Jadi janganlah dirisaukan sangat. Kalau seorang wanita yang salihah yang dah masuk syurga, ada masalah dulu masa kat dunia dengan isteri kedua suami dia, tapi diberi peringatan kepada wanita yang salihah ni, jangan dirisaukan sangat, sebab kamu hanya berada beberapa malam saja dengan suami kamu di dunia. Maksudnya waktu di dunia adalah sangat singkat. Kalau kita dah berkahwin dengan seorang perempuan di dunia ni dah 40 tahun, 50 tahun, itu hanyalah beberapa minit sahaja kalau dikirakan dengan usia di akhirat. Sebab 1000 tahun di akhirat, 1000 tahun di dunia sama macam satu hari di akhirat. Jadi kalau kita hidup selama beberapa hari saja di dunia ini dengan seorang suami dengan isteri selama beberapa tahun, 30 tahun ke 40 tahun, hanya beberapa minit sahaja yang kita berada dengan suami kita di dunia. Jadi diingatkan di syurga itu nanti, jangan dirisaukan sangat, sebab perkara itu hanya berlalu sekejap sahaja. Bukannya benda yang kekal. Yang kekal ialah di akhirat. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dengan redaksi yang lain tapi bermakna yang sama, disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya beliau berkata, seorang wanita tidak akan menyakiti suaminya di dunia kecuali bidadari isteri suaminya akan berkata kepadanya, jangan kamu sakiti dia, kerana Allah SWT akan membunuhmu. Sesungguhnya dia hanyalah orang asing bagimu. Dikhawatirkan dia akan meninggalkanmu dan beralih kepada kami. Jangan menjadikan kehidupan berkeluarga di dunia sesuatu yang membawa kepada pembunuhan dan sebagainya, pengkhianatan dan sebagainya. Sebab apa yang kita kena fikirkan iaitu seorang suami yang saleh akan digantikan dengan bidadari di akhirat besok. Akan digantikan dengan bidadari lebih baik daripada apa yang mereka dapat di dunia. Dari hadis ini dapat dipahami bahawa para bidadari itu juga disebut dengan isteri, sebagaimana dilayaknya wanita biasa. Hanya Allah SWT yang lebih mengetahuinya. Bidadari di akhirat, di syurga juga adalah disebut sebagai isteri pada orang mukmin. Jadi isteri orang-orang mukmin di syurga ialah bidadari yang Allah kurniakan kepada mereka. Baik, seterusnya bab yang 123 ini akan kita sambung lagi di masa yang akan datang, iaitu apa yang dia ada di syurga. Itu yang ada di syurga sama, tetapi tak sama di segi kualiti dia. Burung syurga, kuda dan unta ada di syurga. Jadi kalau nak kaki mikat burung tu tak payahlah pikat lagi burung. Syurga dah ada burung. Syurga dah ada kuda yang lebih cantik lagi, yang lebih berkualiti lagi, dan unta yang lebih cantik lagi. Sebab di kalangan orang Arab, unta yang paling berkualiti, yang paling tinggi sekali nilai dia ialah unta yang berwarna merah. Unta merah itu. Macam Rasulullah memiliki unta yang sangat tinggi nilai dia, yang dipanggil qaswa. Unta yang Rasulullah punya lah. Setakat itu dulu tuan-tuan dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan menggunakan taufik dan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin hifdzal mursalin
والهام ملائكة المقربين في عبد يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته